Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, hari ini kita akan belajar ataupun kita akan mengaji kitab Al-Misbahul Munir. Kitab ini berkisah ataupun berkenaan tentang ilmu usuluddin, ilmu asal-asal agama. Jadi kalau kita nak beribadat, sepatutnya kita kena tuntut ilmu ni dulu, kan? Sebab ilmu ni ilmu nak mengasalkan Allah Ta'ala. Sewajibnya kita semua, termasuk saya sendiri, kita wajib tuntut sampai kita lepas fardu ain kita. Makna kata kita kena tuntut ilmu ni, kita dapat mengasalkan Allah Ta'ala dengan dalil-dalil yang ulama dah karang dalam kitab ni lah. Sebab tu saya nak mulakan kitab dengan kitab tauhid. Kan mengaji dulu di pondok pun macam tu lah. Untuk baca kitab tauhid dulu untuk kita nak kukuhkan akidah kita. Kalau kita nak beribadat, kita kena kenal Allah dulu, kan? Kalau tak kenal, macam kita kata kita ada tuan tapi tak kenal tuan. Jadi macam tu. Tanya tuan siapa dia? Tak tahu. Tapi ada tuan? Ada. Waktu si tuan dia kenal hamba dia. Tapi itulah dia nak tengok kenal tak kenal. Kalau tak kenal, dia tak terima amalan apa yang kita buat, dia takkan terima. Saya kita dia akan bahas sikit dalam kitab ni lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah Ta'ala binubuwatihi wa risalatihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina yahriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dini. Kita bagi laluan dulu lafaz Arab, sekali kita akan terjemahkan dia punya terjemahan dia dalam bahasa kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang berumai kitab muka surat 3 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yakni dengan berkat nama Allah. Tu guru saya kalau mengaji dulu dia kata dengan berkat nama Allah. Allah ni siapa dia? Kita duk takbir, kita duk sebut setiap hari, kita kalau kita mengaji kita kenal. Kalau kita tak mengaji, kita tak kenal, kita boleh sebut nama lah. Nama tahu tapi zat kita tak tahu siapa dia Allah Ta'ala ni, kan? Sebab tu kita belajar ilmu usuluddin bagi kita kenal dulu. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Tu ismu zat, nama bagi zat. Nama bagi zat yang wajibil wujud, yang wajib ada, yang bersifat ia Allah Ta'ala tu dengan sifat kesempurnaan, sifat kamalat. Dia panggil sifat kamalat ataupun sifat kesempurnaan, ataupun kita panggil sifat ketuhanan yang sempurna. Itu Allah Ta'ala secara, dia panggil secara umum. Kitab Usuluddin ni akan membahaskan tentang sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib kita ketahui secara tafsil, secara huraian. Kalau kita tak tahu masalah, maka amalan kita takut Allah Ta'ala tak terima. Itulah sebab tu kita kena Tuhan dulu, kan? Mau tak mau kita kena mengaji juga. Kalau kita
selagi mana kita tak faham. Kalau kita mengaji, faham tu nombor 2, mengaji dulu. Tuntut ilmu tu penting, faham tu nombor 2, kan. Kalau kita tak mengaji, seolah-olah kita rasa kita ni macam dah lulus lah periksa tu, padahal kita tak belajar pun, kan. Macam mana kita nak ibadat? Macam tu. Allah Ta'ala tu ialah ismu zat, nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat ia dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni banyak, terhingga banyak sangat. Contoh setengah daripadanya adalah sifat wujud lah, yang kita dah belajar, kan. Wujud qidam baqa' yang kita dah hafal tu, wujud qidam baqa' sampai akhir. Qauluhu muridan mutakalliman, sampai habis tu. Hak tu wajib belajar cara tafsil, cara huraian. Itu Allah Ta'ala. Apakah beza Allah Ta'ala dengan kita? Allah Ta'ala zat juga, kita pun zat juga, kan. Zat lah, kita tubuh, kan. Ada tubuh, ada sifat kita, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk. Itu Allah Ta'ala pun zat juga. Tapi perbezaan zat Allah dengan kita ialah zat Allah dia tak berjirim dan tak berjisim. Ni kita akan belajar kat tempat dia lah. Semua saya cerita cara dia panggil mukadimah dulu, cerita dulu. Itu perbezaan Allah dengan kita. Dan Allah Ta'ala ni ada dia tak kena jadi, kan. Kita ni ada kena jadi tak? Kena jadi. Sebab apa? Kita sebelum kita ada, Allah Ta'ala, kita tak ada sebab Allah Ta'ala tak menjadikan kita lagi, kan. Bila Allah Ta'ala kehendak, baru kita ada kat muka bumi ini. Macam tu. Lepas tu pula kita ni ada permulaan. Mana kata ada kita, Allah yang ciptakan, bukan ada kita dengan sendiri. Allah Ta'ala ada sedia kala lagi. Macam tu. Ada Allah Ta'ala macam mana? Ada sedia kala, ada yang tak ada mula. Ada yang tak ada permulaan bagi dia. Kita ni ada permulaan sebab kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk semua yang ada di alam ini semua ada permulaan, semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia bersifat dengan qidam. Ada dia tak kena jadi, tak ada mula. Tu Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita belajar ilmu tauhid, insya-Allah kita akan faham dan kita akan tahu bila kita nak sembahyang, bila kita takbir Allahu Akbar, kita tahu dah Allah Maha besar ke? Takkan Allah besar macam kita kot, kan. Kalau kita tak faham besar tu besar macam mana, kalau kita kata Allah Ta'ala besar, dunia lagi besar. Besar tu nisbah kerajaan Allah Ta'ala, bukan zat Allah Ta'ala ada. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu besar macam kita, maka kita menjisimkan Allah Ta'ala, kita mensamakan Allah Ta'ala dengan kita. Salah fahaman macam tu, tak kena. Jadi besar Allah Maha besar tu adalah Allah nisbah kebesaran dia punya kerajaan dia yang besar. Tu dia takwil macam tu. Dia tak boleh kata Allah Ta'ala besar macam kita. Salah. Tu fahaman dia macam tu. Tu Allah Ar-Rahman adalah sifat kesempurnaan, setengah daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak terhingga banyak. Sifat Ar-Rahman tu, kan. Ar-Rahman, apa arti Ar-Rahman itu? Ar-Rahman adalah yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala yang bersifat dengan pemurah. Pemurah, kalau kita tengok, kalau kita faham sama-sama kita ni, orang yang pemurah ni dia tak kedekut lah, kan. Dia pemurah, dia ada banyak harta atau banyak duit dia nak bagi kat siapa-siapa, dia tak kisah lah, dia bagi saja. Itu panggil nama pemurah. Dia pemurah, dia tak bakhil. Atau setengah guru dia kata pergi boros, bagi saya, dia bagi apa yang dia rasa nak bagi, dia bagi. Itu sifat Allah Ta'ala yang pemurah. Dalam kitab Arab dia kata al-mun'imu bi'azaimin ni'am. Mana-mana maksud dia Tuhan yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Nikmat apa? Nikmat tu yang besar-besar nikmat ni adalah kita ada di sekeliling kita. Contohnya macam mana? Nikmat kesihatan yang ada kat kita ni satu, kan. Lepas tu nikmat kekayaan kita, kita ada harta yang lebih ataupun duit ringgit kita, tu nikmat yang jenis besar lah, jenis yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Dia panggil nikmat yang besar. Apa lagi? Nikmat udara yang kita duk kecapi sekarang ni,
nikmat yang besar tu. Nikmat oksigen dan sebagainya. Tu adalah panggil nikmat yang besar. Pemurahnya Allah Taala ni, dia bagi dekat siapa? Dia bagi dekat hamba dia yang mukmin. Kita alhamdulillah Tuhan takdir kita semua orang yang beriman dengan Allah. Tu kita kena syukur banyak-banyak. Allah Taala bagi nikmat tu. Lepas tu pula Allah Taala bagi nikmat juga kepada orang yang asi. Orang yang asi ni orang yang rajin buat dosa. Dia buat dosa saja dia bukan lawan, dia bukan apa, tak kata macam kita buat contoh solat. Dia mengaku kata solat tu wajib, solat yang fardu lah, tapi dia tak mau buat. Dia rasa malas, dia nak lawan sebab mungkin nafsu dia. Dia kata tak mau buat kot. Macam tu kan. Lepas tu orang panggil orang yang asi, orang yang berkekalan dosa dia. Allah Ta'ala bagi nikmat juga. Dia dapat rasa macam orang mukmin dapat. Nikmat udara dapat, dia dapat nikmat oksigen ke pernafasan dia dapat. Kadang-kadang dia lebih kaya lagi, lebih orang pada orang yang beriman dengan Allah. Betul tak? Kalau kita tengok kat tempat kita ada tak? Ada, kan? Orang yang macam tu. Ataupun dan orang yang kafiran, orang yang kufur dengan Allah, dapat juga nikmat tadi. Nikmat apa? Nikmat yang besar-besar tadi. Nikmat harta benda, nikmat apa, barang-barang, nikmat kekayaan dan sebagainya. Kadang-kadang tu memang lebih pada kita. Kita boleh buat contoh, kalau kita keluar sikit pada tempat kita ni, tengok bandar-bandar besar, kita nampak ada perbezaan dia. Tu apa dah, yang kadang-kadang orang yang kufur tu lebih kaya lebih lagi pada orang yang beriman. Orang beriman ada yang kaya, kadang-kadang mereka lebih kaya daripada kita lagi. Itu semua sebab apa? Sifat Ar-Rahman Allah. Kalau kita mengaji, kita faham, oh ni adalah sifat Ar-Rahman Allah. Dan kata Allah Ta'ala bagi nikmat semua kepada hamba dia. Allah Ta'ala tak berkira. Itu sifat Ar-Rahman. Bila orang tanya sebab apa, kita dah faham dah, tak apa sebab apa orang tu, orang sekian-sekian ni lebih pada kita. Kita kata kita kembalikan ni sifat Ar-Rahman Allah. Allah Ta'ala nak bagi kat siapa? Tu kehendak dia. Tak ada masalah, kan? Tu sifat Ar-Rahman. Tu secara ringkas lah yang dia huraian kan. Baik, sifat Ar-Rahim pula. Sifat Ar-Rahim setengah daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu. Ar-Rahim, apa makna maksud dia? Ialah yang maha kasih sayang. Apa yang kasih sayang ni? Apakah arti dia kasih sayang tu? Hak ni tertentu ataupun khusus sahaja kepada orang yang mukmin. Mukmin sahaja yang ada Allah Ta'ala bagi nikmat ni. Apa nikmat ni? Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Hak ni nikmat ni tak ada pada orang yang bukan Islam, tak ada. Siapa yang tak beriman, dia tak ada nikmat ni. Dan kita Arab kata al-mun'imu bidaqaiqiha. Tuhan yang beri nikmat dengan sehalus-halus nikmat. Nikmat ni lah nikmat Islam, iman dan ihsan tadi. Kalau tak beriman, tak ada nikmat ni. Kalau nak masuk syurga, kena jadi orang mukmin. Baru yang ni kita katakan macam tiket nak masuk syurga, kan? Sebab syurga Allah ni tempat yang nikmat dia tak ada dekat dunia, kita tak boleh rasa, melainkan di syurga saja yang ada. Kalau tak beriman, makna kata orang yang kufur, dia tak ada lesen, tak ada tiket nak masuk syurga, tak ada. Dia kekal dalam neraka, khalidina fiha abada, selama-lamanya kekal dalam neraka. Orang yang kufur dengan Allah. Neraka ni kita faham dah. Neraka ni bukan tempat seronok, kan? Dunia pun kena azab, kadang-kadang kena bala pun tak tahan dah. Bayangkan di akhirat, di neraka Allah ni, azab dia, Masya Allah, tak nak cerita, pedih, kan? Quran sebut banyak kali memang azab neraka ni sangat pedih. Azabun syadid, azabnya sangat pedih. Pedih ni sebuah pedih. Kalau di dunia pedih kita tak tahan dah, bayangkan di neraka esok bertambah-tambah pedih. Macam tu. Tu kita alhamdulillah syukur, patutnya kita syukur kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala takdirkan kita berada dalam keluarga yang orang yang mukmin, orang yang beriman dengan Allah. Lepas tu keturunan kita daripada tok-tok mak kita, tok-tok nenek kita semua orang yang beriman. Lepas tu pula masyarakat kita di sekeliling kita semua yang beriman dengan Allah. Lepas tu pula negeri kita dan negara kita semua orang yang beriman dengan Allah.
Kita nak beramal mudah, kita nak pergi sembahyang mudah, kita nak tutup aurat, kita nak ikut syariat Allah jadi mudah sebab kita duduk di kalangan orang yang beriman. Kalaulah takdir kata kita duduk tempat yang masyarakat dia tak beriman dengan Allah, ketika tu susahlah kan. Contoh banyak, kita tengok saudara kita yang berada di negara yang bukan Islam dapat tekanan banyak, nak tutup aurat, nak beramal dengan agama Islam tak boleh, depa tentang, depa buat macam-macam kat orang Islam ni kan. Kita tengok kalau kita takdir duduk tempat orang yang bukan Islam, kita nak beramal, nak mengaji macam ni pun payah, tak boleh, depa tak bagi. Depa kata macam-macam kat kita. Sebab tu kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala takdirkan kita berada dalam keluarga yang beriman. Nak syukur dengan Allah macam mana? Kita kena buat yang apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Kita alhamdulillah kita semua buat dah kan. Alhamdulillah. Itu beriman dengan itu kita kata kita kena nak syukur dengan Allah Ta'ala. Itu kita orang yang bersyukur dengan Allah. Tak bersyukur ni dia tak rasa apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat, dia tak rasa apa. Dia rasa macam tak apa. Padahal dia kena, padahal yang semua tu adalah nikmat daripada Allah. Kita ni semua yang kita dapat ni bukan hak kita. Semua pinjaman belaka. Kita ni diri kita sendiri pun adalah hak Allah Ta'ala, bukan kita. Yang ada dekat kita ni semua adalah pinjaman. Esok kalau kita salah guna akan ditanya di Rabbul Jalil, di mahkamah Allah esok. Akan tanyalah apa yang kita buat, umur kita, apa harta kita, masa kita, semua Allah Ta'ala akan tanya satu persatu dekat kita. Sebab tu kita kena jagalah, kena jaga sungguh-sungguh, kena beramal sungguh-sungguh. Tu bismillah. Baik, bismillah ni sebab apa pengarang dia mula dengan bismillah? Dan pengarang kitab ni Syekh Abdul Aziz almarhum Tuan Guru, dia karang sebab dia mengikut kitab yang mulia kan. Apa kitab yang mulia yang kita tahu? Al-Quranul Karim lah. Tengok kitab kita pun dia panggil pembukaan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka Quran pun surah yang pertama di atas tu pembukaannya mesti ada Bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillah tu. Tu kalau kita faham, Quran pun ada, kitab pun dia ikut juga sebab dia nak ambil keberkatan daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran tu adalah mukjizat yang Allah Taala bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu satu mukjizat yang besar. Sebab tu kita kena rajin baca Quran. Saya pun tak rajin juga, tapi lah ni duk cuba bagi rajin lah. Kena baca Quran. Sebab Quran ni dia barakah dia banyak sangat. Orang yang rajin baca Quran hidup dia tenang. Sebab tu orang yang rajin baca Quran dia lancak sebutan dia. Kita nak beramal jadi mudah kan. Dia boleh cuci, kadang-kadang kita rasa serabut, dia boleh tenang kan kita punya perasaan kita tu. Itu salah satu kelebihan Quran. Macam tu. Pengarang dia pembukaan kitab dia letakkan, dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana dia nak mengikut kitab yang mulia, itulah kitab Al-Quranul Karim. Macam tu. Lepas tu pula sekalian kitab yang bangsa samawi, kitab-kitab yang kita dah belajar dulu, kitab apa yang samawiyah tu, macam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya pembukaan kitab bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab, sebab kitab tu semua kitab yang ada, semua pembukaan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Lepas tu ada dalil kata yang daripada khabar Jibril ni malaikat Jibril kata apa tentang bismillah ni? Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatun kulli kitabin. Bismillahirrahmanirrahim adalah pembukaan bagi setiap kitab. Jadi kita ada dalil. Kalau sebab apa kita tengok setiap kitab ada bismillah, itulah dia punya dalil dia. Sebab pertama ikut Quran, kedua setiap kitab yang yang Allah Taala turunkan dekat rasul-rasul, semua pembukaannya dengan bismillah, dan Jibril pun kata macam tu juga. Tu.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Ini satu riwayat saja bermain, dia ada 3 riwayat tentang bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Apa makna dia? Tiap-tiap pekerjaan yang penting yang tak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim fahu maka iaitulah aqta'un, iaitu terputus. Apa terputus? Jadi kurang. Apa kurang? Dia tak sempurna. Apa tak sempurna? Dia kurang berkat ataupun takut hilang berkat. Mana kata setiap pekerjaan kita wajib bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Mula pada hari ni, saat ni kalau kita nak buat, kita mulalah dengan bismillah. Saya kita semualah mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita buat kerja takut tak berkat, kan? Kadang-kadang kita buat kerja tu baik tapi tak baca bismillah, takut hilang keberkatan kat situ. Kita nak baca apa, nak buat kerja, nak tolong, kita nak buat gotong royong kan, sama-sama kita mulalah bismillahirrahmanirrahim juga. Nak keluar rumah, dulu arwah tok guru saya pesan, kalau nak keluar rumah tu dia kata langkah kanan baca bismillah, baca ayat kursi. Baca ayat kursi talas sekali, wala yaudu tu ulang 9 kali. Dia kata mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada kecelakaan dan sebagainya. Baca 9 kali kan, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, ulang 9 kali. Tapi seeloknya kita ambil ijazah lah dekat guru-guru kita, kan, orang yang arif di kampung tempat kita ada, kita cari saja kan, ada pondok, ada sekeliling kita tanya sahabat-sahabat kawan-kawan kita muslimat, boleh tanya, pergi ambillah ijazah tu sebagai kita nak beramal dengan ayat kursi ni, bagus. Tu itu adalah tentang bismillah. Saja nak sebut sikit tentang apa kelima kewajipan kita menuntut ilmu, kan. Memang duk dengar dah, saja saya nak ulang sebab mengaji ni ulang dia nak kata apa, nak sedangkan balik kita. Apa kewajipan? Maksudnya kita wajib tuntut ilmu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tu hadis yang masyhur lah, masyhur sangat-sangat, semua orang tahu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apa makna dia? Tuntut ilmu tu fariidatun, kewajipan, yakni wajib atas setiap muslim, sama ada lelaki wal muslimat dan perempuan, yang mana yang sampai umur dia dipanggil mukallaf. Mukallaf ni dia orang yang sampai umur dia. Kalau orang perempuan nisbah dia 9 tahun, kalau orang lelaki 15 tahun, dia wajib tuntut dah ilmu. Ilmu apa? Ilmu fardu ain, bukan ilmu lain, fardu ain. Ilmu apa ustaz fardu ain? Ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita kena belajar 3 dulu. Ilmu baca Quran wajib tak ustaz? Dia kifayah saja, fardu kifayah, tapi nak baca dia fardu ain pula. Sebab kalau baca Quran ni tak kerti tajwid tak boleh, kan. Baca tunggal langgang dosa, tajwid tak kena tak boleh, tak kena mat, tak kena hukum nun yang 5. Apa tu, apa yang hukum-hukum yang wajib lah, kita baca tak ada dengung dan sebagainya, tu dia jadi dosa lah. Tu Quran dia asal-asal fardu kifayah saja, tapi nak beramal dengan dia, nak baca dia, kena mengaji fardu ain, kena mengaji tajwid, jadi fardu ain balik. Macam tu. Tu Quran. Tu mana kata tuntut ilmu ni adalah wajib kat setiap diri kita. Saya, semua muslimat, semua adalah wajib. Wajib sampai bila? Sampai lepas panggil apa? Lepas fardu ain dia. Kalau ilmu usul ni dia dah faham sungguh-sungguh, lepaslah. Lepaslah dia punya fardu ain tu. Lepas tu nak ngaji boleh tak? Tak mau ngaji, ngajilah, tambah lagi. Kita nak kukuhkan lagi ibadat kita dengan Allah, kan. Hidup tak lama. Kalau kita ghalib, kita tengok umur Nabi 63 tahun saja. Nisbah Tuhan begitu. Tuhan, contoh yang paling dekat, contoh yang paling terbaik dalam muka bumi ini adalah Nabi lah. Tuhan panggil kita punya idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab semua adalah
orang yang sebaik, orang panggil Sayyidil Khalqi, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Bashar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut jadikan Nabi sebagai contoh kita dalam hidup kita. Tengok umur Nabi pun 63 tahun saja. Kalau yang lebih tu dia panggil bonus kan. Bonus ni kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang lebih tahun 2 saja kan. Kadang-kadang lebih pun kadang dalam keadaan sakit, tak ada nak beramal. Tapi kalau ni alhamdulillah Tuhan bagi kesihatan kat kita. Kita beramal lah sungguh-sungguh. Beramal untuk apa? Untuk diri kita sendirilah, bukan untuk siapa-siapa pun kan. Beramalan untuk diri kita, untuk kita selamat di alam akhirat sana. Sebab kita ni lepas pada mati dia ada percara lain pula. Sebab kita akan disoal esok di mahsyar, di mahkamah Allah apa yang kita buat. Itu kita takut. Sebab tu ilmu ni boleh membantu kita. Nak bantu kita dalam beramal. Mudah-mudahan kita beramal tu Allah Taala terima. Di kelebihan berilmu pula, kelebihan kita tuntut ilmu. Itu sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Apa maksud dia? Siapa-siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, insya-Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju ke syurga. Anda kata setiap langkah yang kita mencari ilmu, macam hari ni alhamdulillah Tuhan takdirkan kita untuk ilmu di sekolah ni, Allah Taala akan permudahkan kita ke syurga. Dan kelebihan sebenarnya untuk ilmu ni kelebihannya banyak. Salah satunya yang tadilah. Yang kedua, ikan-ikan yang di laut, haiwan-haiwan ataupun burung-burung yang berterbangan di atas langit ni semua minta ampun dekat kita. Betuahlah kita mengaji ni. Malaikat semua malaikat akan bukakan sayap dia tutup, dia akan letak malaikat akan turunkan sayap dia kat majlis ilmu. Punya mulianya majlis ilmu ni. Sama juga orang yang menuntut ilmu, barakahlah sebab binatang-binatang, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan semua minta ampun kat kita. Patutnya kita kena cari ilmu kan. Kita cari juga yang mana yang sempat kita mengaji. Lepas tu kesan dia adalah dapat dapat memperelokkan lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kelebihan daripada ilmu, kelebihan mencari ilmu. Macam tu. Dan nak cerita sikit tentang kelebihan kita tuntut ilmu tauhid ni, tak masuk lagi kitab, kita cerita dulu kan. Bagi kata apa, macam kami mengaji dululah, dia baru-baru dia kata macam dia contoh, dia buat misal macam budak-budak lah. Kalau nak pergi kedai tu dia upah dulu kan, bagi cekelat dulu, bagi rasa dapat cekelat baru dia teringin nak pergi pula. Macam tu lah tu kata. Lepas tu kita pun samalah kan. Mudah-mudahan contoh tu boleh dekat kita lah. Mudah-mudahan kita makan dulu kita tahu dia punya kelebihan, baru semangat tu nak main kat kita, nak cari ilmu kan. Kalau tak cerita, maklumlah kita ni orang awam macam kita ni, macam saya lah, tak cerita kelebihan jadi malas. Dia kena ada kelebihan baru dia rajin. Macam tu. Baik, antara kelebihan ilmu tauhid, apa dah kelebihan dia? Pertama, ilmu ni kalau kita tuntut, ilmu ni akan digunakan esok apabila kita berada dalam kubur esok. Tu dia. Makna kata kita tuntut ilmu ni bukan takat dunia sahaja, dia bawa kita ke alam kubur. Sebab apa? Sebab dalam kubur esok kita akan dibicara oleh malaikat Munkar Nakir kan. Soalan akan ditanya. Tanya tentang apa? Tanya tentang tauhid lah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuhan tu tauhid tu. Kalau tak kenal Allah, tak belajar tentang sifat-sifat Allah, boleh jawab tak? Saya tak boleh jawab. Kita nak jawab lah ni, kita boleh hafal lah. Hafal lain, soalan bocor kan. Kalau Pak Isa dia panggil soalan bocor lah. Tapi esok bukan nak jawab dengan mulut, tak. Amal, ilmu yang kita belajar dia nak jawab. Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak jawab? Man rabbuka, soalan senang saja. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lah ni kita jawab Allah Tuhanku. Tak apalah. Kalau kita tak ngaji, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Bukan Nakir ni cerita dia, besar dia ni, besar sungguh-sungguh. Lepas tu mata dia awak
kebiru-biruan. Mata dia, badan dia gelap. Lepas tu pula sekali dia tanya soalan, keluar api biru juga ke mulut dia. Lepas tu dia dah pegang besi besar, besi yang panjang, gurung-gurung kita dengar kan. Orang yang itulah cerita ni hadis Nabi lah. Kalau tu cerita macam itulah, dia mai dia pegang besi tu. Kalau tak boleh jawab, dia hentam kita ke dalam latu juga. Dia palu kita dengan besi tu. Masya-Allah. Tu yang takut, tu yang nak kena tuntut ilmu juga. Dia tak ada belas kasihan dah. Kalau tak ada jawab, dia hentak, dia palu kita dalam tu juga. Tu bila kita belajar ilmu ni, kita dah jadi manfaat kita masa di alam kubur. Lega lah kan, faham, insya-Allah. Kita takut tak boleh, takut sangat pun tak boleh, harap sangat tak boleh. Kita kena seimbang, sama-sama. Takut kena takut, harap pun kena harap juga. Kalau takut, ya Allah, tak boleh. Kalau takut terlampau sampai tak boleh buat amal, tak boleh, salah. Takut, dan kita kena ada panggil khauf dan raja, dan kita kena harap dekat Allah. Kita kena sangka baik dengan Allah. Kita belajar, kita buat kerja kita, apa yang Allah suruh kita buat. Macam tu peranan kita. Seterusnya akan digunakan ilmu ni di padang mahsyar esok nanti. Sebab kita semua akan duduk akan dihimpunkan di padang mahsyar. Semua manusia, semua makhluk akan dihimpunkan di padang mahsyar esok. Itulah. Bila kita belajar ilmu ni, kita boleh kenal Allah. Kalau esok di mahsyar, kalau kita belajar, kita kenal Allah tu macam mana. Kalau tak belajar, kita tak kenal. Tak akan kenal. Ini Allah kan macam mana kan? Bukan di sana, di dunia pun kalau kita tak mengaji, kita tak kenal. Kita tak, Allah sebut mulut adalah betul tulisan alif lam ha, tu yang kita kenal. Allah ni siapa dia tak tahu. Sebab kita tak belajar sifat-sifat dia. Kalau kita belajar sifat dia, Allah Taala macam ni, bersifat dengan wujud, qidam, apa qidam tu apa makna dia, apa erti dia. Tu kita panggil, kita kenal dia. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Tu bahaya dekat kita lah. Kalau tak kenal ni, bahaya kat kita lah. Bukan bahaya kat orang, kat diri kita sendiri ya. Sebab benda amalan ni, beramal ni dekat diri kita, bukan untuk orang lain, dan bukan untuk Allah juga, untuk kita, untuk kesejahteraan kita, untuk keselamatan kita sendiri. Macam tu. Terusnya kelebihan dia belajar ilmu tauhid ni adalah faedah dia, kalau orang yang belajar tauhid, kalau dia katalah si fulan tu dia faham Allah, dia tahu Allah Taala, tapi dia tak beramal, mana kata dia tak buat sembahyang apa semualah, dia mati. Macam mana? Waktu sepatutnya duduk dalam neraka lah kan, kalau contoh macam tu. Tapi duduk neraka tak kekal lama, sebab dalam hati dia faham juga, ataupun dia reti juga, dia kenal juga Allah Ta'ala tu. Tu kelebihan kita belajar ilmu tauhid. Tapi kalau boleh kita tak maulah masuk neraka ni. Neraka ni bukan tempat main-main kan. Kita minta lindung, minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hindarkan tempat-tempat yang macam ni. Tempat ni bukan tempat main-main, tempat azab. Malaikat dia semua garang-garang yang tak ada hati perut kan, Tuhan buat yang tak ada peri kemanusiaan. Sebab mereka patuh pada Allah. Allah Ta'ala, apa yang arahan yang Allah Ta'ala bagi, mereka buat saja. Mereka tak ada belas kasihan dekat kita. Itu yang kita takut. Lepas tu pula kelebihan dia, belajar ilmu tauhid ni, dia tak akan sesat selama-lama. Tak sesat lah. Kalau orang tak belajar tauhid ni, dia akan sesat. Kadang-kadang syaitan ni, cerita dia lebih alim pada kita kan. Iblis ni, cerita dia, sebelum dia nama dia Iblis, dia Azazil. Apa Azazil? Malaikat atau guru bagi segala malaikat. Mana tempat dia tak sujud dalam muka bumi Allah ni, semua dia sujud. Tu asal-asal Iblis ni, orang yang alim. Tapi sebab dia ingkar dengan arahan Allah, sebab dia tak mau sujud dekat lembaga Nabi Adam saja, maka Allah laknatkan dia. Bila makna kata Iblis ni bukan orang calang-calang lah. Dia boleh pesong kita macam tu saja. Kalau kita tak kuat kita punya pegangan akidah kita, tu Iblis tu. Bukan orang yang, kalau bahasa kita bukan yang cikai-cikai lah, orang yang hebat dah. Sebab tu dia tahu selok-belok macam mana dia nak hasut kita. Kita kena jaga. Kalau kita belajar, insya-Allah ilmu dia boleh pertahan jadi perisai dekat kita untuk kita
daripada hasutan dia. Itu. Bila satu lagi kelebihan dia ialah bila kita belajar ilmu tauhid ni, dia akan menjadi lebih taat kepada Allah sebab kita kenal Allah. Kan, kita nak buat sembahyang duha pun semangat, nak buat yang nawafil dia panggil sunat-sunat semua jadi semangat, nak tahajud pun semangat. Walaupun tahajud ni bukan senang kan, tengah malam kadang-kadang badan tak larat, mangkit jugalah nak buat tahajud, sembahyang taubat. Lepas tu yang penting witir, tu kita kena buat benda tu kan, sebab itu adalah amalan Nabi, kita kena buat sebab itu semua akan jadi bekalan kita di akhirat esok. Tapi nak buat tu kalau tak kenal Allah jadi macam susah lah. Dia rasa macam tak semangat ada kan, buat hari ni esok tinggal, tak apalah lagi, hingga lagi tak mau buat terus, tak berasa nak buat, yang tu yang takut. Tak berasa nak buat, yang tu kita timbang lah. Pertama kita bangun juga. Terus saya pesan dululah masa nak mengaji dulu, kalau rasa payah nak bangun, mangkit awal dulu, mangkit lambat. Kadang-kadang lah ni subuh lewat, kalau sedang mungkin 5.30 buat 2 rakaat dulu, ajak diri dulu. Dia tak boleh ajak terus buat banyak-banyak, tak boleh. Dia kena, setiap pekerjaan tu dia kena sederhana. Khairu umu awsatuha. Setiap pekerjaan tu bersederhana dulu. Ajak diri kita dulu, buat 2 rakaat dulu, buat seminggu dulu. Berasa dah okey sikit, kita penat sikit. Okey 5. Kalau rasa okey naik 4.5. Baru sampai okey tengah ada panggil 1/3 malam tu yang lebih afdal kita berdoa. Sebab apa kita waktu tu waktu afdal? Sebab masa itulah Allah Taala ramai di kalangan manusia yang dia tidur, dia tidur kan. Masa itu doa kita mustajab insya-Allah. Itu amalan orang yang soleh. Kalau kita nak makbul doa ketika itulah. Kalau doa ke anak-anak kita, ke anak cucu kita, masa itulah yang mustajab doa. Kita kena bangunlah, kena ajak dia kita bangun siap-siap. Kalau tak ajak ni ke depan lagi payah kan, macam cuba agak bangun, kena ajak pelan-pelan. Betul. Yang terakhir ada lagi saya ni yang mana yang saya sendarai saja, terpelihara iman dia, iman kita ni. Bila kita belajar ilmu tauhid, terpelihara iman, tak terpesong sangatlah. Bila terlajak dia bertarik balik, bila macam paru dia api, ada tali, bila terlajak tarik balik, terlajak ni, tarik balik tempat yang sepatutnya. Macam tu. Tu dah kelebihan ilmu tauhid. Boleh faham dah muslimat dah. Bahasa saya first time cakap gugup-gugup. Tak faham boleh tanya dah, insya-Allah. Baik, kita masuk ke kitab kita. Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Yang mana nak berbaris boleh berbaris. Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Tu dia punya lafaz Arab. Pujian-pujian itu bagi Allah. Kalau mengaji Arab dia panggil puji-pujian ni, dia panggil bukan satu, makna dia banyak. Puji, kalau kita kata puji satu kan, kalau puji-pujian makna kata lebih daripada satu. Makna kata kalau bahasa Arab dia panggil jamak, banyak, lebih daripada satu. Itu puji-puji ni, jenis puji ini adalah bagi Allah, hanya bagi Allah. Makna kata puji-puji ini milik bagi Allah, ataupun tertentu bagi Allah, ataupun mustahak bagi Allah Taala. Makna kata puji-pujian ni hanya milik Allah. Kita kena faham. Puji ni, puji-puji semua tu milik Allah belaka, bukan milik kita. Macam tu kan. Sebab puji ni ulama bahagi kepada 4. Pertama, puji qadim bagi qadim. Kita dengar dulu, bahasa ni bahasa ilmu usuluddin, yang mana yang biasa mengaji tak apalah. Yang tak biasa, tak rasa pelik, memang ada kan. Qadim bagi qadim, apa dia? Allah puji Allah bagi zat Allah sendiri. Itu dia panggil qadim. Puji qadim bagi qadim. Allah Taala puji zat dia sendiri. Masa bila? Masa dia masa ahad dulu, dia masa apa panggil? Allah Taala saja yang ada. Sebelum Allah Taala menjadikan makhluk, masa tu. Mana kata Allah Taala puji zat dia sendiri. Dia panggil qadim, puji qadim bagi qadim. Pertama, puji terbagi pada 4 kan. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Mana kata puji Allah bagi hadis baharu, makhluk lah. Hadis makna dia baharu kita lah, makhluk yang Allah Taala dia panggil hadis. Puji qadim bagi hadis. Dalam Quran kata apa? Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwimin. Surah apa? Surah At-Tin ke? Demi sesungguhnya kami menciptakan akan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tu Allah Taala puji makhluk. Tu dalil dia kan. Puji qadim bagi hadis. Tu puji yang kedua. Puji yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Apa dia? Maksud dia makhluk puji Allah. Kita lah. Tadi kita baru kata alhamdulillah. Tu kita puji Allah. Kadang-kadang banyaklah kalau orang puji ni memang banyak. Masa bila? Masa ketika dia dapat duduk menuri kan, makan makanan yang mewah, dia alhamdulillah, suara dia kuatlah sebab makanmu kenyang kan. Kalau menuri makan sayur, alhamdulillah juga, alhamdulillah. Dia nak kata macam ni malas. Dia rasa alhamdulillah juga. Macam tu. Banyak benda tu yang berlaku dekat kita kan. Puji makhluk bagi qadim. Tu. Yang keempat, puji yang keempat adalah puji hadis bagi hadis. Apa dia? Puji makhluk bagi makhluk. Contoh dia macam mana? Si Zaid ni dia puji Muhammad saudara dia. Muhammad ni dia ni orang yang baik sangat-sangat. Orang yang jujur, orang yang suka tolong orang, orang yang bertanggungjawab. Lepas tu dia puji Zaid, dan Zaid tadi puji Muhammad tadi. Sama-sama makhluk dia puji. Tapi kita kena faham lah kan, bila puji sama-sama makhluk ni, dia remai kat kita. Kalau kita tak faham, bahaya kat kita. Sebab apa? Puji tadi dia, pengarang kitab kata hanya milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Tapi hak ni yang kita nak apa, selalunya yang tergelincir sikit kan. Bila dapat puji, contoh macam si Fulan tu dapat puji, dia rasa macam heran diri dah. Dia rasa macam apa? Weh, aku ni kemas ni orang puji ni. Tapi dia terlupa puji tadi, hak pujian tadi hanya milik Allah Ta'ala saja. Macam mana kita nak buat? Kita kena sandarkan puji tadi kepada Allah. Jangan ingat hak tu hak kita. Baru dia terjaga hati kita tu. Maklum sajalah kita ni, orang awam ni, hati dia memang berbolak-balik lah. Sebab kita ni dosa banyak sebenarnya kan. Dosa ni, arwah tu yang kata kita ni dosa banyak, penyakit banyak, hasad, dengki, semua ada kat kita. Semua kita bukan kata makhluk ni memang berpenyakit, dia kena berubat. Kalau tak berubat parah. Contoh dah macam orang yang sakit darah tinggi macam saya ni, darah tinggi, kalau tak berubat agak-agak dia boleh baik tak? Tak. Dia kena cari doktor, makan ubat. Macam itulah kita, hati kita ni dia kena berubat. Kalau tak berubat, penyakit lagi teruk akan melanda kita kan. Ulama dia kisah kata apa? Orang dulu kalau tak nak ayam letak atas dapur kan. Dapur tu dia pakai apa? Dapur dulu dia pakai kayu api. Dia panggil ceret. Dia letak ayam, dia letak ceret atas dapur dia. Itu dia guna kayu api. Hati kita ni macam ceret tu baru beli mengalit elok lah. Lepas tu bila tanak tu keluar api kan, api tu dia ibarat kata maksiat. Yang gelap hati tu dia panggil asap. Dia panggil apa? Kalau dekat ceret dia panggil apa? Kita panggil jelaga lekat tu. Tu kita bayangkan. Kalau tiap hari kita tanak ayam ceret tu, kalau sehari 3 kali, tak pernah cuci, seminggu, sebulan, setahun jadi macam mana? Agak-agak ceret tu jadi macam mana? Bersih ke ataupun jadi lagi teruk ke ataupun lagi bersih? Kita pun boleh jawab lagi teruk kan? Memang teruk sangat-sangat. Lepas tu nak buat macam mana? Itulah nisbah hati kita tu kalau kita tak cuci. Nak cuci macam mana? Dia kena ada alat dia. Kalau nak tenyih ceret tu dia kena ada sabun dia, baru boleh tanggai kan. Pertama kena taubat lah. Tu ubat dia dulu. Lepas tu taubat satu syarat. Lepas tu pula nak cuci macam mana ustaz? Kita kena cari orang dan doktor dia, pakar dia, macam mana kita nak cucikan hati kita ni. Sebab orang yang pakar ni, orang yang arif ni, dia tahu penyakit kita macam mana. Kita kena cari. Di sebab kita pun ada, kita pakai cari, jumpa, dan kita minta jumpa dia akan tahu penyakit kita, dia akan bagi ubat-ubat kat kita. Ubat kita tu zikrillah lah. Zikir bagi tanggalkan penyakit-penyakit yang ada dekat dalam hati kita ni. Kalau kita tak tanggal, lagi tu dah dekat. Lagi tu sebab tu bila orang kata kita sikit, kita terasa. Sebab
hati kita ni kotor. Saya lah, kalau muslimat semua alhamdulillah, saya ni kita macam tu lah rasa. Bila orang kata sikit kita berasa orang bila puji sikit berasa seronok. Tak boleh, sebab kita faham dah puji itu bagi Allah. Tapi sebab apa ada benda tu dekat hati kita? Dekat kita sebab hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan maksiat, tak cuci. Dia kena cuci. Kita jumpa guru kita, insya-Allah lama-lama makan ubat tu dia semakin lama hilang lah. Tapi ubat kena makan lah. Macam kita pergi doktor, kalau pergi ambil ubat tak makan pun tak ada juga kan. Penyakit kalau dapat ubat tak makan tak ada juga, dia tak akan hilang. Makna kata kita kena makan ubat. Kalau sehari 2 kali, makanlah sehari 2 kali. Macam tu. Sebab macam itulah kita kan. Pujian-pujian itu tertentu ataupun milik bagi tertentu ataupun milik bagi Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan Dia dan mentauhid akan Dia. Kenal, Al-Quran kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu kita kenal Tuhan. Tu dia kata dalil yang kena kenal. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya kata Allah Ta'ala yang ada, yang lain bukan, yang lain tak ada. Tu kita kena belajar kitab Usuluddin, kita nampak. Dia buat mengaku tu salah lah kan bagi kita, sebab yang ada hanya Allah saja. Allah lah yang Tuhan, lain semua bukan Tuhan. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan Dia. Hak lain tu tak ada sifat macam sifat. Kalau tak ada sifat macam sifat Allah, bukan Tuhan. Mereka kata Allah Ta'ala ni Dia bersifat dengan kesempurnaan. Kalau kita belajar kita tahu. Itu mengenal akan Dia dan mentauhidkan akan Dia. Yang ni kita i'tiqadkan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Esa ni bukan satu, esa tunggal. Kalau anak kita kata nak tunggal kan. Kalau satu, kalau matematik dia kata boleh bahagi lagi. Satu ada perpuluhan pula. Dia nak saja nak perinci sikit. Kalau kata Allah Ta'ala satu pun boleh juga. Tapi kalau lebih perinci lagi, asa. Asa mana kata tak ada tunggal, ketunggalan saja. Asa kalau satu kita boleh bahagi lagi. Tu mentauhid dia panggil, mentauhidkan akan Dia. Sambung lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah Ta'ala binubuwatihi wa risalatihi. Dan rahmat dan kesejahteraan. Ini panggil doa. Doa siapa? Kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia panggil, ni makam doa ni. Dia panggil dan rahmat dan mudah-mudahan rahmat serta kebesaran serta membesar, dan mudah-mudahan rahmat dan membesar dan kesejahteraan turun kedua-duanya, rahmat dan kesejahteraan tadi ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta doa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala turunkan rahmat dan kesejahteraan tadi kat siapa? Dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ulama kata bila kita baca selawat, bukan kita minta doa kat Nabi saja, untuk diri kita sendiri pun dapat kelebihan tu juga. Tu wassalatu kan, wassalamu dah dapat juga, setengah guru kata macam tu. Ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melantik akan dia oleh Allah. Siapa melantik yang melantik akan dia akan Nabi Muhammad itu oleh Allah. Mana kata Allah Ta'ala melantik Nabi Muhammad bila lantik? Masa umur Nabi Muhammad 40 tahun. Nabi Muhammad dilantik pada ketika dia umur dia 40 tahun. Sebelum tu dia tak jadi Nabi lagi. Bila cukup 40 tahun Allah Ta'ala lantik Nabi jadi Nabi dan Rasul ketika tu. Itu dia panggil yang melantik akan dia, akan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala dengan jadi Nabinya dan jadi Rasulnya. Bila dah lantik Nabi, diri Nabi tu dah Nabi lah. Dia kata nubuwah tu sifat dia, sifat kenabian dia tu. Apa sifat kenabian Nabi? Macam Al-Amin, macam kita kata apa? Al-Fatanah, Sidiq, Tabligh. Itu sifat Nabi lah.
sifat kenabian Nabi tu. Kita dah belajar dah kan. Itu dia panggil nubuwah, sifat-sifat kenabian dan kerasulan Nabi. Sifat kitab lama ni dia macam itulah, dia punya dia punya cakapan dia nampak macam susah sikit. Hak ni paling senang, ada susah lagi. Ni daripada cakapan dia susah sikit. Ni nampak mudah sikit lah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yahriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dini. Dan ke atas keluarganya. Kalau kita mengaji ilmu nahwu, dia kata sini dia sambung ayat dia. Macam mana nak sambung? Dan rahmat dan kesejahteraan ke atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Keluarganya dalam maqam doa dia panggil kullu mukminin walau asian. Mana kata keluarga Nabi ni sama ada keluarga Nabi yang memang keluarga Nabi yang sungguh, yang daripada Nabi, dan tiap-tiap mukmin yang walaupun berdosa pun dia panggil keluarga juga. Mana kata orang mukmin ni, ulama kata pun keluarga Nabi juga dalam maqam doa ni. Dalam maqam doa orang tiap-tiap mukmin ni dia keluarga Nabi juga. Bukan keluarga, kita kata bukan yang asasnya keluarga Nabi yang dengan daripada Nabi, keturunan Nabi pun tu kita panggil keluarga Nabi juga. Tapi yang tiap-tiap mukmin pun dia panggil keluarga juga, walaupun mukmin tu dia asi, orang yang berdosa pun dia panggil mukmin, orang keluarga Nabi juga. Maksudnya kita ni beruntunglah dikatakan, diiktibarkan kata kita pun termasuk dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita. Dan sahabat-sahabatnya Nabi yang bersungguh-sungguh mereka itu dengan menzahirkan, ini dengan menyatakan yang sebenar, yang hak, dan meninggikan agamanya, agama Allah. Macam tu. Itu dia punya, dia panggil khutbah kitab. Tak habis lagi ni, banyak lagi kan. Itu baru yang atas lah. Sudah dah. Saya aja. 957 dah. Kalau nak baca panjang lagi. Macam tu lah cerita dia. Saya ingat kita berhenti kat sini dah. Dah lama sangat kan. Baru-baru hari pertama. Waktu pertama. Kalau muslimah semua ada soalan, insya-Allah boleh tanya. Kalau ada kemusykilan, minta maaf sebab cara penyampaian hari ni dah gugup sikit sebab dah tak biasa berdepan ramai-ramai macam ni, lalu dengan anak murid ya, dalam kelas ya. Di depan-depan semua muslimat semua. Ada soalan dah? Tak ada dah? Tak ada. Baik. Kalau itu kita berhenti dulu dekat sini. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka menututi akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.